Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Sandaya dan ini Pantau Agenda Reformasi. Hari ini saya bersiaran berbeza sedikit, siaran luar untuk Astro Awani dari Bazar Ramadan Setiawangsa. Apa yang menarik dekat sini, saya dimaklumkan lebih daripada 100 peniaga berada di Bazar Ramadan dan harganya tidak dinaikkan seperti tahun lepas. Jadi, persatuan di peniaga di sini mengekalkan harga secara konsisten walaupun kita berdepan dengan pelbagai isu berkaitan dengan kenaikan harga dan sebagainya. Apa yang pasti, 90,000 tan makanan yang terbuang ataupun yang dibazirkan pada Ramadan bagi tahun 2023. Tapi mungkin untuk tidak kali ini dalam kita menilai dan juga memahami sentimen dan juga pemahaman kita berkaitan dengan kelestarian dan juga penjagaan alam. Jadi saya cukup bertuah hari ini sebab saya bersama-sama dengan YB Menteri Asli dan juga Kelestarian Alam YB Nik Nazmi Nik Ahmad. Sebab hari ini kebetulan bersama-sama dengan tim berada di Bazar Ramadan Setiawangsa. Yang pertama sekali tadi ada lebih kurang 100 mangkuk tingkat diedarkan. Apa signifikan mangkuk tingkat untuk warga Setiawangsa ni, YB? Okey, sebagaimana kita semua sedia maklum, sebagaimana disebut tadi, pada bulan puasa kita berdepan dengan soal peningkatan sisa makanan yang dibuang. Jadi ini sedikit ironis lah sebab kita tahu pada bulan puasa ni kita diajar untuk tidak membazir dan sebagainya. Tetapi itulah realiti yang berlaku. Jadi antara perkara yang kita juga nak selain daripada satu ialah memastikan bahan makanan yang dibeli itu apa yang kita betul-betul perlu, bukan ikut nafsu kan, sebab kita datang waktu ambang nak buka puasa ni memang macam-macam kita nak beli. Tapi kedua juga perkara yang juga penting ialah bila kita beli makanan itu, sebab kita biasanya tapau ataupun bungkus makanan, maka untuk kita tidak melebih-lebihkan penggunaan plastik sekali guna ya, sebab biasa dia akan dibungkus di dalam bungkusan plastik yang kita pakai dan balik lepas itu dibuang begitu saja ya. Jadi bagi kita kalau boleh kita nak kurangkan perkara tersebut, dan ini sebenarnya amalan yang dibuat oleh nenek moyang kita iaitu mangkuk tingkat. Jadi mungkin juga ada dua signifikan, dia tak menggunakan plastik, dan kalau kita ikut mangkuk tingkat tu kuantiti dia tu macam dah ditetapkan. Mudah untuk kita disiplin diri kita. Nah, ni yang menarik bila mangkuk tingkat itu signifikannya. Kalau ada 2 atau 3 siang tu maksudnya kita dah konsisten itu saja banyak dan sebagainya. Kalau bawa tu tak payah plastik dan sebagainya. Tetapi kita sebelum kita nak cerita lanjut berkaitan dengan kelestarian alam, bahagian pembaziran dan sebagainya, saya nak rasa dululah YB kemeriahan di Setiawangsa ini bukan kali pertama saya datang ke sini. Sejak saya umur 18 tahun ketika saya belajar kat sini, pelbagai lokasi Setiawangsa ini ada bazar Ramadannya. Tetapi untuk tahun 2024 ni bagaimana YB rasa Setiawangsa dan Ramadan termasuk di bazar ni? Saya fikir tiap-tiap tahun Setiawangsa ni dia ada beberapa bazar Ramadan yang ikonik lah. Dan tiap-tiap tahun juga kita tengok sambutan daripada orang ramai itu memang cukup hebat. Dan saya juga tahu di peringkat peniaga pun mereka cuba tangani dengan sebaik mungkin beberapa soal sebagaimana disebut, cabaran kenaikan harga barang dan sebagainya untuk seboleh mungkin diabsorb oleh pengguna-pengguna. Jadi memang meriah dan memang ada beberapa makanan-makanan istimewa yang dah menjadi sebutan lah. Dan ada juga makanan-makanan baru yang dibuat, ada yang diusahakan oleh anak-anak muda yang membuat makanan hipster dan sebagainya untuk menarik minat orang ramai. YB, satu perkara apabila kita berada di sesuatu kawasan dengan lebih daripada 100 peniaga, dua perkara ataupun dua faktor besar yang perlu kita faham adalah berkaitan dengan poket peniaga, poket pengguna, mereka yang datang untuk membeli. Yang kedua adalah bagaimana survival peniaga itu sendiri. Nak naikkan harga, masalah, nak turunkan harga, nanti rugi dan sebagainya. Bagaimana YB melihat kepada perkara ini perlu konsisten dan juga perlu dinamik supaya kesemua pihak dan juga rakyat itu mendapat manfaat yang baik, terutamanya daripada keseluruhan ini? Ya, saya fikir memang rakyat dalam memang akan berkira lah di dalam perbelanjaan mereka. Dan biasanya sebab itu mereka sangat sensitif kalau berlaku kenaikan harga yang berlebih-lebihan. Tapi kita faham di peringkat peniaga pun mereka ada had yang mana mereka boleh absorb. Benda tu dia tak boleh lari. Kalau harga input tu meningkat, makna peniaga kalau dia tak tingkatkan harga barang tu, maka dia terpaksa kecilkan kuantiti dan macam-macam. Jadi itu tak boleh nak salahkan peniaga lah, sebab
mereka juga perlu, kalau buat apa nak berniaga kalau tak boleh buat duit. Betul. Cuma kadar keuntungan dan sebagainya itu semua perkara yang memang dinamik. Tapi saya fikir perkara ini memang peniaga pun faham, sebab kalau dia buat secara begitu ketara, pengguna akan menghukum mereka. Mana orang akan mencari alternatif yang lain. Jadi saya fikir ini satu perkara yang memang satu cabaran perniagaan yang berterusan lah dalam keadaan ekonomi pada hari ini. YB, satu perkara apa yang kita akan depani satu masa nanti adalah berdasarkan kepada apa amalan kita hari ini. Bila kita sebut pasal pembaziran, kelestarian alam dan sebagainya, penggunaan plastik, adakah kita sebagai rakyat Malaysia hari ini benar-benar faham berkaitan bagaimana untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga ekosistem kita supaya benar-benar nanti akhirnya anak cucu kita dapat menikmati apa yang kita rasa sekarang? Ya, saya masih ingat lagi dulu pada 2009, tak silap saya, waktu kerajaan Selangor dan Pulau Pinang mula-mula mengenakan cas untuk penggunaan beg plastik, dan waktu itu banyak juga orang yang tak bersetuju dan sebagainya. Tapi sekarang perkara itu dah menjadi satu isu arus perdana. Kalau di premis tetap di pasaraya, banyak kedai-kedai ada yang setengah tu langsung, walaupun nak bayar pun tak boleh. Tak ada beg plastik. Kalau nak, mereka kena beli beg yang woven bag yang agak mahal itulah. Jadi itu supaya kita dapat menerima bahawa plastik ni dia ada kos. Yang walaupun kita rasa kos dia kalau kita beli tu harga dia murah, tetapi sebenarnya implikasi kepada masyarakat, implikasi kepada alam sekitar adalah sangat besar. Sebab apa? Plastik ini dia tak terurai sampai 500-600 tahun. Jadi malah tahun lepas ketika saya bertanggungjawab ke atas soal banjir, saya turun ke kolam-kolam takungan, parit-parit dan sebagainya. Antara masalah utama ialah masalah plastik. Sampah plastik. Sampah lain dia akan reput. Tapi kalau sampah plastik ni dia tidak akan reput. Jadi itu adalah satu masalah besar lah. Jadi perkara-perkara yang kita tahu tidak perlu. Memang tidak perlu penggunaan plastik. Contohnya botol minuman. Kita boleh bawa bekas sendiri untuk simpan air, ataupun kalau tidak kita boleh beli dalam bentuk air kotak pun ada sekarang, air kosong. Tapi bila kita beli botol plastik dan dia tidak akan terurai. Jadi dan hari ini kita juga tahu bahawa bila dia dalam proses nak terurai tu, dia akan dimakan oleh haiwan, terutamanya bila di laut lah, dan ikan dan sebagainya. Dan bila kita kemudian makan ikan tu, sekarang mikroplastik ni telah pun ditemui di dalam janin. Jadi itu bagi saya, kita kena fikir semula tentang kesan dia kepada kita. Maknanya kita duk makan plastik ni, itu satu perkara yang mendatangkan kesan yang negatif lah kepada orang ramai. YB, dalam bulan Ramadan ini, saya agak takut sikit bila YB sebut tadi, bila kita makan ikan, kita ada mikroplastik dan sebagainya. Ini benda-benda yang kadang-kadang orang tak terfikir, tapi bila kita sebut, dia ada mendatangkan kegusaran dan juga ketakutan. Sekarang volume dia tinggi bila bulan Ramadan. Merata tempat, merata kawasan ada bazar Ramadan. Banyak juga yang menggunakan bekas plastik, bekas kertas dan juga benda-benda lain yang mungkin mudah terurai. Tetapi bagaimana YB untuk pastikan bahawa selepas ini mungkin, kalau boleh kita tak nak tengok dah ada plastik ni? Apa yang kementerian dan juga YB harapkan? Ya, kita ada beberapa dasar-dasar plastik sekali guna dan juga kelestarian plastik di peringkat kementerian. Dan kita mengakui bahawa dalam beberapa tahun, mula-mula dulu kita nampak penekanan lah soal straw, soal beg plastik. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan selepas COVID tu dia macam kembali. Jadi kami akan adakan perbincangan, sebab dia dalam soal ni dia melibatkan juga pihak PBT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang mana kita nak ada satu gerak kerja yang menyeluruh. Dan kita memang ada perbincangan awal misalnya dengan kementerian di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Wilayah Persekutuan, untuk kita lihat bagaimana kita boleh pilot mungkin di Kuala Lumpur, di Putrajaya, atau mungkin juga di Selangor, Pulau Pinang, negeri-negeri yang kita rasa agak ke depan dalam hal ini. Jadi kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya, sebab kita faham bahawa ada tempat-tempat kita boleh bergerak cepat, dan ada tempat-tempat yang mungkin akan mengambil masa. Dan juga sektor penting juga ialah soal sektor informal seperti gerai-gerai, sebab mereka banyak bergantung kepada perkara ni. Sebab itu salah satu alternatif lain juga yang kita lihat,
prioriti dia ialah mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dan juga penggunaan plastik. Tetapi kalau terpaksa guna, ya, kita nak plastik yang biodegradable. Dan itu ada. Jadi kita nak itu juga kita nak lihat perhati secara dekat. Kalau terpaksa pakai plastik, bagaimana kita nak beralih kepada plastik begitu yang boleh terurai dan biodegradasi dalam masa yang lebih pendek lah daripada plastik tradisional. Itu di peringkat kajian ataupun sedang dilaksanakan bagaimana? Dasar-dasar tu sudah ada, cuma dari segi pelaksanaan dasar ini kita dalam peringkat perbincangan. Dan sebenarnya saya tengok banyak minat daripada pihak peniaga, daripada pihak industri, cuma mereka nak tengok hala tuju perkara ini daripada pihak kerajaan supaya mereka tahu apa yang nak buat. Dan ini termasuk juga dasar extended producer responsibility untuk pengeluar plastik. Mereka ada tanggungjawab. Maksudnya siapa yang buat botol plastik tu, mereka ada tanggungjawab untuk dapatkan semula botol-botol tersebut. Jadi itu cuba, sebab selama ini kita tahu sektor kita semula bagi plastik di negara kita ni dia agak perlahan. Jadi kita nak tingkatkan perkara ini. Jadi itu antara apa yang kita sedang lihatlah. Ya. YB, apabila kita berinovasi dan juga kita berteknologi, kita sebut pasal kos, ia mungkin meningkat. Dulu mungkin ada isu sikit bila penggunaan kertas dan sebagainya. Ia sedikit berbeza harganya dengan penggunaan plastik dan sebagainya. Bagaimana perkara ini dapat diselesaikan untuk memenangkan juga peniaga dan akhirnya rakyat tidak terbeban dengan harga yang tinggi? Kita faham tentang soal tersebut. Jadi sebab itu bagi saya penting sebenarnya kalau sebaik mungkin kos apa yang dipanggil sebagai external cost penggunaan plastik ini yang sekarang kita tak rasa sebab kita beli itu dengan harga yang terlalu murah. Jadi itu mungkin kita perlu lihat, kita perlu kaji bagaimana perkara itu dapat diambil kira. Kedua ialah benda ni kadang-kadang memerlukan beberapa pilot. Sebarang dasar-dasar baru ni dia memerlukan permulaan untuk dia scale up. Sebab bila di peringkat awal dia tidak ada economies of scale. Jadi harga dia agak tinggi berbanding dengan plastik misalnya yang dah begitu banyak ada di dalam pasaran. Jadi ini memerlukan ni, dan mungkin kita juga tengok bagaimana misalnya sebenarnya sebahagiannya dah ada perkeliling di peringkat kerajaan untuk tidak menggunakan botol plastik dan sebagainya. Tetapi pelaksanaan tu saya pun faham ini di jabatan-jabatan kerajaan pun masih banyak lagi yang tidak laksana. Jadi sebab itu macam saya telah mulakan di kementerian saya dahulu, dan kita nak tengok juga di kafe yang ada di kementerian kami bagaimana kita boleh mengembangkan perkara ini dan membuktikan bahawa ia boleh dilaksanakan. Sebab selama ini orang fikir tak boleh, terpaksa pakai plastik. Jadi sebab itu juga macam contohnya penggunaan mangkuk tingkat, botol air. Kita galakkan banyak hari ini. Kita ada kita juga nak kaji misalnya di kedai-kedai, ada kedai-kedai restoran misalnya, sekarang banyak kali kita minta air kosong, kita dapat air mineral dalam botol plastik. Jadi kita nak melihat adakah boleh disediakan option ada dibuat di negara lain, maknanya dia kena berikan air minum ataupun air yang ditapis. Air masak atau air yang ditapis dalam cawan. Itu pun satu option, sebab kadang-kadang air mineral tu harga dia pun mahal. Kalau kita boleh bagi, sebenarnya orang nak air minum je, tapi itu sebagai satu option lah. Jadi kita sedang lihat bagaimana perkara-perkara yang agak dilihat sebagai low hanging fruit ini dapat kita perkenalkan. Tapi selalu kan YB, yang ada air mineral tu selalu dia restoran middle class tu lah. Sedikit yang biasa-biasa ni mungkin kurang, tapi dah ada. Seperti yang YB sebut, nak air mineral, kita tak jual air minuman, kita ada air botol saja. Tapi YB, bila kita bersebut berkaitan dengan kelestarian, dia bukan plastik semata-mata. Isu lain, kita cakap pasal udara, tanah, air dan sebagainya. Ini adalah kelestarian alam. Apa fokus YB sebenarnya? Kita dalam puasa, tetapi selepas ini perancangan besar YB terutamanya berkaitan dengan hal-hal kelestarian alam. Sebenarnya banyak perkara yang macam saya fikir antara perkara mudah ialah soal kalau kita menyebut tentang soal perubahan iklim, maka kita ada kerajaan ada sediakan NETA ataupun National Energy Transition Roadmap yang untuk peralihan tenaga, supaya kita beralih daripada tenaga-tenaga yang mencemar kepada tenaga-tenaga yang bersih.
Dan kemudian kita juga lihat apabila kerajaan sudah beralih daripada subsidi pukal sebelum ini yang mana semua orang dapat subsidi dan dibolot oleh golongan-golongan kaya, sekarang kita ke arah subsidi bersasar. Waktu saya jaga elektrik, kita dah pun mula. Dan hasilnya kita tengok semakin banyak orang pakai panel solar untuk menjimatkan bil elektrik. Jadi itu semua usaha-usaha kita untuk kita meningkatkan kelestarian. Kita juga nak menekankan untuk pengekalan kawasan hijau. Sebab bukan hanya contohnya hutan simpan di luar dan sebagainya, tetapi juga hutan bandar, urban forest. Ini kalau di Setiawangsa kita ada Bukit Dinding. Ini adalah aset-aset yang kita hanya hargai apabila COVID dulu. Bila tak boleh pergi jauh, kita terpaksa beriadah di kawasan-kawasan ini. Jadi bagi saya, bagi kawasan bandar, ia sebenarnya memainkan peranan penting. Dalam keadaan suhu semakin meningkat dan sebagainya, mereka memainkan peranan untuk merendahkan suhu dan mengawal suhu supaya lebih sederhana. Jadi pemeliharaan kawasan-kawasan ini juga satu perkara yang bagi saya kita perlu pertingkatkan, dan sebab supaya rakyat ada akses kepada kawasan-kawasan ini. Dan akhir sekali, kalau soal kelestarian ini, kita nak peraturan-peraturan alam sekitar kita supaya ia up to date dengan keperluan semasa. Kita telah Akta Kualiti Alam Sekeliling kita telah pinda supaya denda dan hukuman dia setimpal. Sebab ialah kadang-kadang denda yang dah lama, jadi dia punya kuantum tu rendah. Jadi sekarang pemenjaraan kita tingkatkan, denda kita tingkatkan. Jadi tetapi selepas ini kita nak tengok juga Akta Kualiti Alam Sekeliling yang mula-mula digubal 1974 ini untuk dikemaskini dengan keperluan semasa. Sebab banyak perkara sudah berubah. Jadi itu semua kita sedang buat, dan banyak juga memerlukan kerjasama dengan kerajaan negeri, termasuk soal pemeliharaan hutan, hidupan liar. Ini semua kena ada kerjasama kerajaan negeri, dan kita ada libat urus tersebut untuk perkara tersebut berlaku. Adakah perkara ini akan juga akan turut dibahaskan di sidang parlimen ataupun dibentangkan, membawa usul-usul seperti ini? Sebahagiannya macam Akta Kualiti Alam Sekeliling tu pindaan fasa pertama sudah pun ada bacaan pertama di parlimen, dan ia akan diteruskan. Jadi ada beberapa perkara lain juga kita akan tengoklah, dan dalam perancangan kita insya-Allah dalam masa yang dalam mungkin tahun depan kita nak lihat Akta Perubahan Iklim negara dapat dibentangkan, dan itu juga satu perkara yang sangat penting untuk memastikan dasar-dasar yang kita ada dari segi pengangkutan, pembangunan dan sebagainya seiring dengan keperluan kita untuk memenuhi komitmen kita dalam soal perubahan iklim. Isu climate change ataupun perubahan iklim ni dia adalah isu yang menakutkan dan juga menggerunkan, tetapi ia kurang popular dalam kalangan masyarakat biasa. Contohnya, apa sebenarnya yang YB cuba gasak ataupun war-warkan kepada rakyat bahawa ini bukan isu negara semata-mata, ini adalah isu keseluruhan rakyat? Saya boleh bagi beberapa contoh, dan saya fikir yang kita semua perasanlah dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Misalnya tahun lepas, kalau ikut rekod, merupakan tahun yang paling panas di dunia. Itu mengikut rekod yang kita pernah ada lah, sejak kita mula simpan rekod suhu dunia. Dan kita terasa, saya yakin kita semua di Malaysia, termasuk sekarang ada yang di utara dan sebagainya, merasa bahang ini. Jadi hakikatnya, sebab itu kita tahu kita tidak boleh hanya mitigasi atau kurangkan pelepasan karbon, tapi kita juga kena adaptasi kepada keadaan ini. Mana kita kena sesuaikan diri. Jadi soal itu yang saya kata pengekalan kawasan hijau supaya suhu itu dapat disederhanakan. Dan banyak lagi yang kita perlu tekankan. Tapi saya yakin kita semua dapat rasa tahun lepas ada beberapa kes anak-anak yang mati disebabkan heat stroke sebab cuaca panas. Dan anak-anak ni dia paling terdedah. Dia main je, sebab bagi dia biasa dia main kat luar, apa salah dia nak main kat luar. Tapi dalam keadaan sekarang, kalau lagi-lagi bulan puasa, dia tak minum dan sebagainya, mudah untuk mereka terdedah kepada heat stroke dan kesan-kesan ini. Jadi sebab itu bagi saya, ia bukan perkara main. Dan ia memberi kesan juga kalau kita merasakan, tapi ini bukan soal periuk nasi. Tetapi bila kita dah tengok, contohnya soal beras, tempatan dan sebagainya, itu berkaitan dengan hasil tuaian padi di luar negara. Bila dah tak cukup, import ke negara kita juga terjejas.
Ya, jadi itu sebab itu kita kena sedar bahawa kalau berlaku perubahan iklim, harga barang juga akan naik dan ini akan bagi kesan langsung kepada kita. Betul. Sebab isu perubahan iklim ni adalah isu global yang melibatkan seperti YB nyatakan tadi, isu beras dan sebagainya. Tapi kita ada kurang berapa minit. Kita tinggalkan sedikit apa yang serius sangat kita cakap tapi penting. Kalau YB datang bazar Ramadan ini, apa perkara yang YB selalu cari untuk makan berbuka? Okey, apa yang saya selalu carilah ya. Mungkin yang saya cari apa nama ni, bihun sup atau laksa utara. Okey. Ataupun makanan-makanan Kelantan, apa tu, seperti nasi kerabu, nasi dagang, nasi tumpang. Dan kalau tak, saya cari benda-benda yang unik. Kan? Kalau macam tahun lepas saya ke Kota Baru, antara perkara yang terkenal di sana ialah lemak bakar. Lemak daging tu dibakar dengan kunyit, itu dijadikan satu ni. Jadi saya cubalah nak try benda-benda baru. Kalau misalnya di bandar di Setiawangsa ni, kita ada homemade hot dog sausage yang dibuat sendiri oleh anak-anak muda, secara sausage yang tradisional, bukan dibuat di kilang ni, dia buat sendiri. Jadi bagi saya nak tengoklah apa yang unik yang ada di pasar tersebut. Kalau air YB? Kalau air, saya ni memang kelemahan saya memang suka minum air manis lah. Okey. Tak tahu, mungkin extra jaws, mungkin yalah yang tengok-tengok menarik tu. Bila waktu sekarang ni memang semua menarik kan air ni. Extra juice anggur atau mango? Dua-dua boleh? Mango. Okey. dan juga YB kalau rindu laksa Kuala Kangsar macam mana YB? Saya memang kalau saya ke Kuala tu saya singgahlah untuk menjamah laksa Kuala di lembah tu, di tepi sungai. Jadi itu memang laksa utara ni kegemaran saya. Baik, saya cukup bertuah hari ini. Lama saya tak datang ke Setiawangsa. Selalu saya kini saya singgah sendiri bersama dengan YB. Betul lah YB cakap, mungkin Setiawangsa ini mengekalkan kehijauan. Tak banyak lagi bangunan-bangunan tinggi sebenarnya kawasan ni. Dulu waktu saya umur 19 ke 18 tahun, dia kata Setiawangsa ni antara kawasan elit. Masa tu saya tak faham kawasan elit tu kawasan apa. Nanti mungkin YB boleh terang lebih lanjut. Apa pun, terima kasih kepada YB, terima kasih kepada anda yang menonton. Ini Pantau Agenda Reformasi. Kita memberi input dan informasi kepada anda bagaimana dan juga apa tindakan sebenarnya untuk kita lakukan bersama dengan kerajaan dan juga rakyat Malaysia khususnya. Saya Sandaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.